Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton YouTube Budi Channel. Anda sekarang sedang menonton Buletin Viral di YouTube Budi Channel. Jom kita lihat sari berita trending hari ini 31 Mac 2020. Berikut merupakan topik yang hangat diperkatakan netizen pada hari ini. Dakwa hasut netizen, kecam artis, seniman buat laporan polis terhadap Zarina Anjoli. Selepas teruk dikecam, Black, Tomok dan Syuib tampil mohon maaf. Zarina Anjoli dedah satu grup WhatsApp artis untuk ban dirinya. Nasihat Datuk Rizalman di IG Live, makan dalam. 7 keklik pukul kekasihnya Lokabi. Betul ke? Seniman buat laporan polis Z Zaidi dedah ada artis tertekan. Persatuan Seniman Malaysia ataupun seniman membuat 3 laporan polis hari ini terhadap seorang artis wanita yang memuat naik video di media sosial hingga menimbulkan perbalahan di antara netizen dan artis tempatan. Laporan itu dibuat oleh 3 biro seniman di 3 balai polis secara berasingan, iaitu pengerusi Biro Penguatkuasaan Badrul Muhayyad, pengerusi Biro Artis Baru Izmat Harun dan penolong Setiausaha Agung Seniman Renatan. Menurutnya, apa yang digambarkan artis itu dalam video berkenaan bukan 100% tepat. Meskipun tidak menyatakan nama, namun rata-rata pengikut membuat andaian laporan polis itu dibuat terhadap pelakon kontroversi Zarina Anjoli yang sebelum ini pernah memuat naik video mengecam tindakan beberapa selebriti yang mahukan bantuan daripada kerajaan kerana terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kau buat masyarakat pun fikir dengan artis-artis, oh, that is a kind of lifestyle and level yang semua orang kena hidup dengan. No bro, kau nak pakai fake ke? Kau nak hidup tepi jalan ke apa? That is your choice. That is your choice. Sementara itu, Z Zaidi berkata tindakan persatuan itu berlunaskan undang-undang dan berharap pihak berkuasa dapat mengambil tindakan sewajarnya terhadap selebriti berkenaan. Dalam pada itu, Z turut mendedahkan menerima panggilan daripada sebilangan anak seni ataupun pelakon yang kecewa dan kesal dengan penularan video itu. Malah ada yang meluahkan hasrat mahu bersara, mahu berhenti kerja kerana tertekan dengan kecaman netizen. Z menegaskan pihaknya akan menyerahkan tindakan kepada pihak berkuasa dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM untuk menguruskan isu yang melanda sineman ini. Sineman turut menerima pelbagai tomahan daripada masyarakat apabila menyenaraikan beberapa cadangan untuk memberi kemudahan kepada golongan artis dan penggiat seni sepanjang tempoh PKP berlangsung baru-baru ini. Bagaimanapun, tindakan seniman membuat laporan itu turut ditentang segelintir artis. Siapakah artis yang menentang tu? Mereka menyifatkan ia hanyalah isu dalaman yang patut diselesaikan secara dalaman dan bukan mendedahkannya kepada umum. Hari tu, pasal video yang Ju buat tu, ada setengah pihak artis yang betul-betul marah dan sakit hati dengan Ju. Okey, artis seniman sampai buat tele punya grup membuatkan satu gerakan untuk membantah Sanju, kecam Anju gila-gila. Selepas teruk dikecam, Black, Tomok dan Syuib tampil mohon maaf. Setelah beberapa hari timbul perbalahan antara netizen dan segelintir artis berhubung bantuan kepada anak seni yang terkesan kerana COVID-19, Tomok, Black dan Syuib akhirnya tampil memohon maaf secara terbuka. Hai, Assalamualaikum. Saya Black. Baru-baru ni saya ada mengeluarkan satu kenyataan yang membuatkan ramai orang tidak selesa, marah dengan kenyataan saya tu. Niat saya untuk membantu, tapi mungkin cara penyampaian saya tu salah. Dan ada komen-komen saya juga yang mungkin membuatkan orang lain marah. Saya ingin memohon maaf secara terbuka dekat sini di atas kesilapan saya. Saya pun manusia biasa, saya juga melakukan kesilapan. Mereka bertiga telah pun menyiarkan posting mohon maaf itu di Instagram masing-masing kerana enggan menjadikan isu yang tular ini menjadi lebih buruk. Sebelum ini, beberapa hari lalu, Tomok antara artis yang menyatakan pandangan dan juga pendapat beliau agar kerajaan tidak terlepas pandang untuk memberikan bantuan kepada anak-anak seni dan juga penggiat seni. Bagaimanapun, pandangannya itu telah dikecam oleh segelintir
segelintir netizen yang beranggapan artis sepertinya mempunyai pendapatan yang agak tinggi. Menerusi rakaman sebuah video di Instagram, Black memohon maaf di atas kesilapannya menyiarkan kenyataan sehingga ada pihak yang tersinggung. Niat Black sebenarnya ingin membantu, tetapi mungkin caranya salah dan ramai pula netizen turut terkesan. Black mengharapkan semoga netizen tidak lagi menulis komen yang negatif ke atas dirinya dan keluarga di sosial media. Harap sangat netizen di luar sana dapatlah menghentikan komen-komen yang tidak baik ke atas saya dan ke keluarga saya. Terdahulu, Shoaib juga menerusi satu rakaman video dimuat naik di Instagram, antara lain berkata dia terpanggil membuat rakaman bagi membela nasib rakannya yang dikritik selepas menyuarakan pandangan supaya kerajaan memberi bantuan khas kepada penggiat seni. Tambahnya, rakan-rakannya hanya menyuarakan pendapat bukan demi kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, perjuangan hak penggiat seni seperti artis veteran serta kru produksi balik tabir yang dihimpit kesulitan hidup selepas penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Isu ini menimbulkan rasa kurang senang netizen yang melihat gaya hidup serba mewah kebanyakan artis, dan ada juga yang mempersoalkan apakah sumbangan artis ini sehingga perlu ada bantuan khusus. Zarina Anjoli dedah satu grup WhatsApp untuk ban dirinya. Bagi anda yang mengikuti perkembangan pelakon Zarina Anjoli, pasti korang kenal dengan kelantangannya dalam menyuarakan pendapat berkenaan dengan isu semasa yang berlaku. Sabtu lalu, menerusi video Zarina yang tular itu, dia menegur sikap segelintir artis yang gemar menayang kemewahan namun hakikatnya tiada perancangan masa depan. Ini cerita semalam, kontroversi tercetus lagi apabila Zarina Anjoli memetik nama pelakon Fizo Omar selepas Fizo cuba mengkritik Anju. Dia kata, oh kesiannya kat dia. Fizo Omar, tolong sedar diri Sebelum kau ada apa-apa dulu, masa aku syuting dengan kau bawa motor buruk je Fizo. Anju ini jenis akan berani tempelak mana-mana individu yang cuba membuat onar dengan dia. Anju telah pun memuat naik video meminta Fizo untuk menghargai peminat dan netizen yang selama ini menyokongnya sehingga menjadi seorang pelakon terkenal. Keadaan menjadi lebih teruk apabila ada segelintir artis yang berkomplot untuk ban, untuk membantras Anjuli. Ada yang cuba nak report akaun Instagram Anjuli, bahkan ada juga artis yang mencaci maki dirinya. Mereka semua, iaitu artis, dikatakan ada buat satu grup WhatsApp dan screenshot itu telah pun sampai ke tangan Anjuli, dan beliau ataupun Anjuli ni dah pun mendedahkan menerusi IGTV miliknya di Instagram. Bagi Anjuli, dia langsung tak takut dengan apa tindakan yang mereka lakukan, iaitu artis-artis ini lakukan. Malah dia menyuarakan pendapat itu berdasarkan perspektif netizen atau dari kacamata orang ramai. Dan dia ataupun Anjuli ni, dia tak sekali-kali pun menggelarkan dirinya artis sebab dia bukannya pelakon dan dia bukannya berlakon dah pun sekarang kan. Anjuli juga langsung tak takut dengan tindakan golongan artis tersebut yang katanya mahu menyaman dirinya kerana dianggap menghasut orang ramai. Katanya dia ada segala screenshot mesej itu dan dia lebih berani untuk menyaman mereka. Perbualan ataupun screenshot perbualan dialog artis itu tadi telah pun didedahkan di posting Instagram milik Anjuli. Sampai buat tele punya grup membuatkan satu gerakan untuk membantras Anju, kecam Anju gila-gila, nak report IG Anju, nak report Facebook Anju, and nak saman Anju. That's the best part. I was speaking in general, tapi aku tak ada sebut mana-mana nama pun, yang membuatkan netizen marah sampai mencetuskan semua ni apa semua sampai diorang kecam. First of all, diorang dah memang kecam korang dah pun. Dah memang pun sebelum tu. Alright? I am just stating the facts. Bertambah teruk lagi apabila Sharifah Sakinah telah buat IG live bersama dengan Anjuli bertanyakan ataupun bercerita tentang isu tersebut di Instagram. Have all of the evidence already. So now diorang tak buat, diorang nak report polis. Based on what? Dah tak dapat sama malu aku. Now report polis on what? Kau cuba buat aku faham. Okay, tak tu aku cakap, sebab tu dah caption aku semalam aku cakap. Kadang-kadang benda-benda yang batu api ni dia akan dia akan melirik-lirikkan lagi keadaan. Dan end up kita lupa COVID. Kan? Lepas tu dah lah macam the way lupa COVID. Sebabkan perangai busuk hati masing-masing. Well, I know Anju is a nice girl, tapi dia memang
bam. Dia macam, apa kau nak salah aku. Dia main cakap je. Padahal kita semua tahu rahsia artis sebenarnya. Cuma aku tak setuju. Satu je dengan kau aku tak setuju. Masa ni lah kau nak ambil time jadi hero. Memanglah. High five. Kau kena faham high five apa yang dulu. aku cakap tu. High five. Aku kena faham apa yang aku cakap tu is the truth. Ya, So, that is the macam, truth. kenapa Betul yang lah orang yang terasa- macam aku cakap, artis jual barang, lepas tu ni hard tepuk. That's what I understand. But tapi bila dah bercampur Bukan memang betul ke? bercampur ni, so kita tak fokus dekat satu benda. Kita tak fokus dekat satu benda. Tu yang benda yang aku sedih sangat. So aku cakap Lagi satu, kau kena faham. Aku sekarang dah peniaga tau. So macam before this, tadi aku dah slow down. Ramai je artis-artis yang tak pernah, yang kutuk aku, hina aku, tiba-tiba nak barang aku free. Kau faham? Aku rasa tak tergelak, kau tahu tak? Produk aku lah. Yang sebelum ni, Anju gambar bogi, Anju penagih, yang tiba-tiba nak barang aku free. Do you get what I mean or not? So for me, before this, okay, aku dah rasa sebagai artis. Lepas tu aku dapat rasakan sebagai orang biasa tapi sebagai peniaga. Yang artis suka ambil kesempatan. You faham tak? I'm saying that whatever that I say for me. Aku tak cakap pasal netizen. So, korang yang anggap, aku nak jadi hero apa, well, that is your point of view. Tu kau punya pasal lah. Tapi aku cakap for me. Kau faham tak? For itu apa yang aku rasa. And don't talk as if I was not in the industry sejak aku 4 tahun, okay? Sementara itu, Fiz Omar telah pun memuatnai video yang menegaskan beliau tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan kepada mana-mana pihak yang cuba melontarkan komen yang berunsurkan fitnah ke atas dirinya. Selebriti meminta bantuan keuangan daripada pihak kerajaan. Ingin saya tegaskan kat sini, saya tidak pernah meminta bantuan keuangan daripada pihak kerajaan ataupun mana-mana pihak seperti mana yang didakwa dan dihiburkan di dalam sosial media. Itu adalah satu fitnah besar terhadap saya. Jadi, saya tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya sekira perkara ini berlarutan, termasuklah komen-komen, kata-kata kesat di sosial media yang boleh menjatuhkan maruah saya dan juga mencemarkan nama baik saya dan keluarga. Apa yang kita harapkan, isu ini tidak lagi berlarutan dan juga kita harapkan segala krisis ini dapat diselesaikan dengan sebaiknya. Okey, kita ke berita selanjutnya. Lanjutan dari video semalam, selepas dihentam oleh netizen, Vivi telah pun membuat keputusan untuk memadam komen dan menjelaskan yang kata-katanya telah disalahartikan. Vivi juga turut memohon maaf kalau ada orang yang tersinggung dengan kenyataannya itu. Dan semalam juga, pereka fashion terkenal iaitu Datuk Rizalman nampaknya turut panas hati dengan komen-komen yang dibuat oleh para pengusaha produk dan beliau sebenarnya tidak menamakan siapa pengusaha ataupun usahawan tersebut. Menurut Rizalman di IG Live, orang yang dah kaya raya buat apa nak rampas bantuan yang diberikan oleh kerajaan untuk rakyat yang memerlukan. Kemudian Rizalman turut mengatakan bahawa netizen ni ramai yang tak mampu, ada yang tak mampu nak beli, tapi dia orang tahu yang orang-orang kaya ni saja yang suka menunjuk-nunjuk kekayaan dia orang ni di media sosial. Tak cukup dengan itu, Rizalman turut menyuarakan rasa tak puas hatinya dengan segelintir orang yang suka sangat nak show off ataupun nak menunjuk-nunjukkan kekayaan. Seperti contohnya bila datang beraya rumah orang, dah sibuk menyanyi dan menari, bila nak tangkap gambar raya bersama, dia pula sibuk cari handbag sebab nak tayang kat orang. Tambahnya lagi, raya adalah masa untuk merapatkan silaturahim antara yang miskin dan yang kaya, bukan nak menjauhkan lagi jurang dengan menunjukkan kekayaan itu. Okey, tapi aku tak marah. Cumanya aku takut bila hampa twist macam tu, nanti orang semua kata aku ni nak saja-saja bergaduh. Benda tak betul, aku betulkan. Aku pun tak betul. Netizen pula kebanyakannya memang puas hati dengan cara Rizalman sekolahkan diorang ni, dan rata-rata ada juga yang meneka orang kaya yang dimaksudkan oleh Rizalman adalah 7 keklik pukul kekasihnya Lokabi.
Betul ke? Okey, kita ke berita yang terakhir untuk hari ini. Mungkin ramai yang terkejut dengan pengakuan kekasih hati kepada ahli kumpulan keklik iaitu Tuju apabila Lokabi membuat pendedahan menerusi laman Instagram Stories miliknya dengan menunjukkan kecederaan yang dialaminya, terutamanya di bahagian tangan beliau akibat perbuatan Tuju. Bagaimanapun, Lokabi nampaknya tampil mempertahankan Tuju selepas Tuju dilabel kaki pukul oleh netizen. Lokabi menerusi perkongsian di Twitter berkata Tuju bukanlah kaki pukul seperti mana yang dikecohkan di sosial media dan tidak mahu ada pihak memutarbalikkan mengenai perkongsiannya itu. Lokabi juga memohon semua pihak menghentikan spekulasi terhadap Tuju tanpa mengetahui cerita sebenar. Sejak semalam, video Lokabi menunjukkan kesan lebam di bahagian tangannya tular di Twitter sehingga ramai tertanya-tanya sama ada Tuju pernah memukul kekasihnya itu. Perkara itu disebabkan Lokabi sendiri mengakui Tuju pernah bertindak kasar terhadap dirinya namun tidak pernah memukulnya. Apapun diharap kontroversi antara Lokabi dan Tuju dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Almaklumlah kan, kalau kita tengok kedua-duanya pun dilihat bahagia menerusi akaun Instagram masing-masing. Alright guys, nampaknya sekian dulu berita artis, buletin artis dan juga apa yang trending pada hari ini, dan kita jumpa lagi di buletin dan juga apa yang trending untuk besok lah Jangan lupa temu janji kita, dan you guys kat luar sana jangan lupa jaga diri, stay safe, dan kita dah pun masuk ke fasa yang kedua untuk PKP. Jadi PKP kali ini lebih ketat katanya. Jangan sekali-kali keluar rumah jika tidak ada urusan yang penting. Alright, kita jumpa lagi esok. Bye bye. Assalamualaikum. Yeah, of course. Tak kenal lagi kan? Tapi itulah sebenarnya menggunakan platform digital media ni tidak bagus. Ada yang nanti Slow, salah, stress. ada yang betul, ada yang salah. Okey. So benda-benda tu kita orang tak gaduh, kita nak tanya apa perasaan masing-masing manusia. Semuanya tidak jahat, semua tak jahat. Salah Ada balik sebab kenapa call me back boleh. Bila aku buat malam tu, tujuan aku adalah untuk membalikkan kita kepada dua rukun, untuk perbetulkan iman kita. Kuk kita ada salah. Jadi bila kita betul, bila kita dah salah mengaku, bila kita doa, baru Allah dengar. Kalau kita pun tak betul juga, bila kita doa, Allah tak mau dengar sebab kita ada salah.